Dan kali ini saya Bujang Pegari ingin membawa kita semua mendengar satu sejarah penjajahan kuasa asing di 5 negara Asia Tenggara. Pastinya ramai dan banyak lagi yang belum tahu mengenai tentang ini. Ayo kita mulai. Kesan penjajahan Eropa ke kawasan Asia Tenggara memang sangat dirasai kesannya sehingga ke hari ini berikutan tinggalan budaya, binaan lama, suku kaum yang unik dan pelbagai lagi elemen yang diperkenalkan mereka. Negara penjajah datang dengan tujuan masing-masing, didorong oleh semangat bersaing untuk meluaskan lagi jajahan mereka, sehingga mereka bertukar-tukar tanah dan kuasa pentadbiran antara sesama mereka sendiri. 1. Indonesia. Indonesia ketika itu menerima kesan pengaruh penaklukan Portugis ke atas pelabuhan Melaka pada tahun 1511. Percobaan untuk menguasai perdagangan rempah membuatkan Portugis menakluki pelabuhan Maluku pada tahun 1512. Indonesia kemudian dikuasai oleh Syarikat India Timur dari Belanda pada tahun 1602, kemudian diambil alih sebentar oleh British yang kemudiannya kembali semula pada pemerintahan Belanda. Kemasukan Jepun ke Indonesia mewujudkan kerjasama di antara gerakan nasionalis Indonesia untuk berusaha mencapai kemerdekaan. Sebelum tentara Jepun menyerah diri selepas tewas, insiden ini membantu mempercepatkan kemerdekaan Indonesia pada Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan mereka pada 17 Agustus 1945. Bagaimanapun, pihak Belanda kembali untuk cuba mengambil alih semula pentadbiran Indonesia yang menyebabkan peperangan berlaku kembali. Sebelum Belanda menyerah diri dan menarik keluar semua tenteranya dari Indonesia, Republik Indonesia akhirnya berjaya ditubuhkan secara rasmi pada 17 Agustus 1950. Namun, tarikh lama 17 Agustus 1945 tetap dipilih sebagai tarikh kemerdekaan Indonesia. 2. Kedatangan penjajahan bernama Ferdinand Magellan tanpa diundang masuk ke Filipina pada 16 Maret 1521 seterusnya memacakkan tanda salib memulakan zaman kolonial di Filipina. Ferdinand mengisytiharkan tanah tersebut sudah menjadi milik Raja Spanyol dan seterusnya menamakannya Archipelago oleh Saint Lazarus. Peperangan yang tercetus di antara Spanyol dan Amerika pada tahun 1898 menyebabkan tentera Amerika masuk menyerang jajahan kerajaan Spanyol di Filipina. Berikutnya peperangan itu, Spanyol bersetuju untuk menyerahkan jajahan mereka kepada Amerika Serikat pada tahun 1899. Serangan tentera Jepun ke atas Filipina yang dilakukan pada 1941 tidak lama selepas serangan ke atas Pearl Harbor oleh Amerika, memaksa kerajaan tempatan yang ditubuhkan oleh Amerika Serikat bertindak melarikan diri. Filipina jatuh ke tangan Jepun hanya pada 1944. Tentera Jepun menerusi Jenderal MacArthur berjaya membebaskan Filipina daripada kawalan Jepun dan Amerika Serikat mengisytiharkan kemerdekaan Filipina, membolehkan Republik Filipina ditubuh secara rasmi 4 Julai 1946. 3. Vietnam. Vietnam mempunyai sejarah penjajahan yang agak pendek, bebas daripada penjajahan selama lebih 900 tahun dan pemerintahan pelbagai dinasti tempatan. Vietnam jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1858 yang memulakan era kolonial Prancis di situ. Prancis ketika itu bukan sekadar berjaya menguasai Vietnam, malah mereka juga berjaya menguasai wilayah Laos dan Kamboja. Gerakan nasionalis yang bermula menerusi gerakan Dongju dasar modernisasi pada tahun 1905 berjaya menerbitkan semangat mencapai kemerdekaan. Namun, dua gerak itu dihalang oleh kerajaan Prancis. Kemudian, tentera Jepun ke Vietnam pada tahun 1940 menyebabkan Prancis melarikan diri. Kekalahan Jepun pada Perang Dunia Kedua menyebabkan ketiadaan kuasa besar yang menguasai Vietnam ketika itu. Peluang ini diambil oleh Ho Chi Minh, pemimpin Parti Komunis Viet Minh, untuk melakukan pengistirahan kemerdekaan Vietnam daripada kolonial Barat. Namun, tentera Prancis kembali ke Vietnam pada tahun 1946 menyebabkan berlakunya Perang Indochina pertama yang berakhir pada tahun 1954 antara tentera komunis Vietnam dan juga Prancis. Kemenangan tentera Vietnam dalam peperangan itu ekoran dibantu tentera Amerika Serikat. Berikut perjanjian yang telah disetujui dengan Amerika Serikat, bahagian selatannya diserahkan untuk diktadbir Amerika Serikat, sementara kerajaan komunis Vietnam memerintah bagian utara menjadi
menjadikan wujudnya dua negara yang berbeza, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Hasrat Vietnam Utara mahu menyatukan kedua-dua negara mencetus peperangan Indochina kedua di Vietnam. Perang ini berlangsung di antara puak di ketua rejim Viet Cong dari Vietnam Utara yang menceroboh masuk Vietnam Selatan. Dengan bantuan dua negara pro-komunis yaitu China dan Soviet Union, kerajaan Vietnam Selatan yang pada tahun itu sudah pun menubuhkan kerajaan sendiri dibantu menghadapi pencerobohan tersebut oleh Amerika Syarikat. Perangan Indochina kedua ini bermula pada tahun 1954. Hanya pada tahun 1975 tentara Vietnam Selatan menyerah kalah kepada Vietnam Utara pada 1975. Setahun berikutnya, Saigon dinamakan sebagai Bandar Ho Chi Minh dan Vietnam yang sebelum ini berpecah telah berjaya disatukan semula selepas melalui tempoh panjang peperangan saudara. Vietnam yang telah disatukan menggunakan tarikh 2 Desember 1945 sebagai menghormati pengisytiharan pertama Ho Chi Minh yang Vietnam sudah bergelar negara merdeka. 4. Brunei. Brunei merupakan antara negara paling banyak mengalami kerugian akibat penjajahan. Kemasukan penjajahan dari Belanda, Portugis, dan Spanyol ke wilayah yang dikuasai Sultan Brunei menyebabkan kerajaan Brunei hilang banyak kawasan penjajahannya, walaupun Brunei sebenarnya tidak dijajah. Berikutan banyak perjanjian yang dilakukan di antara Sultan Brunei dan penjajahan yang tiba. Sultan Brunei bersetuju untuk menyerahkan tanah-tanah yang berada di bawah pemerintahannya, sehingga kan pada 1890 kawasan Limbang diambil oleh Britain dan diletakkan di bawah pemerintahan Sarawak. Ini menyebabkan kawasan pemerintahan Brunei terpecah dua sehingga kini ekoran ancaman penjajah lain seperti Jerman dan Prancis yang mula masuk ke kawasan Asia. Kerajaan Brunei dan kerajaan Britain mewujudkan perjanjian meletakkan Brunei sebagai negara protektorat atau negara yang dilindungi Britain. Perjanjian itu dinaik taraf kepada status penuh pada tahun 1906, membolehkan seorang residen Britain diletakkan sebagai penasihat Sultan Brunei dalam semua hal kecuali perihal agama dan adat istiadat. Pada tahun inilah bermulanya campur tangan British dan pemerintahan Sultan Brunei. Sumber minyak Brunei ditemui buat kali pertama pada tahun 1929 di kawasan Seria. Penemuan ini menukar Brunei daripada antara kawasan paling kurang pembangunan kepada sebuah negara yang mula berkembang pesat dengan kerajaan Britain ketika itu membantu usaha cari gali minyak. Pada tahun 1971, Sultan Brunei dan Britain bersetuju untuk membatalkan status Brunei sebagai sebuah negara protektorat Britain. Ini membolehkan pelembagaan Brunei diubah, memberikan Sultan Brunei kuasa sepenuhnya untuk memerintah dengan Britain mengawasi urusan pertahanan dan hubungan antara bangsa. Bentuk hubungan ini kekal selama 13 tahun sebelum Brunei mencapai kemerdekaan pada 1 Januari 1984 melalui pengisytiharan kemerdekaan yang dibacakan oleh Sultan Hassanal Bolkiah. 5. Malaysia dan Singapura. Negara kita dan Singapura sangatlah rapat kaitan sejarahnya. Sejarah penjajah di negara kita bermula dengan kedatangan penjajah Portugis ke Melaka pada tahun 1505 sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis oleh ekoran lokasi strategiknya sebagai salah satu pelabuhan dunia. Ini adalah detik paling awal bermulanya penjajahan barat ke kawasan Asia Tenggara. Perang segitiga di antara Portugis, kerajaan Aceh, dan kerajaan Johor yang baru ditubuhkan. Selepas kejatuhan kerajaan Malaka menyebabkan keadaan menjadi huru-hara pada ketika itu. Perang yang bermula pada tahun 1613 disertai oleh Belanda yang memilih untuk membantu kerajaan Johor. Kemenangan Johor dengan bantuan Belanda menewaskan Portugis, membuatkan Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Singapura pada ketika itu musnah selepas dihancurkan Portugis dalam peperangan segitiga itu dan majoriti kawasan penempatan habis dimusnahkan. Membuat pulau tersebut diabaikan pembangunannya hanya selepas Britain mula mencari lokasi pelabuhan baru untuk dibuka. Thames Raffles memilih untuk menjadikan pulau tersebut sebagai pelabuhan ketiga Inggris di Asia Tenggara pada tahun 1819. Melalui perjanjian di antara Belanda dan Britain pada tahun 1824,
Mereka bersetuju untuk pertukaran penjajahan. Belanda pula menumpukan perhatian kepada Indonesia, sementara Britain pula memperkuatkan genggaman mereka di Singapura dan Malaysia. Bagaimanapun Britain ketika itu belum berjaya menguasai bahagian utara Malaysia. Pada 1909, perjanjian di antara Britain dan Kerajaan Siam dengan mewujudkan kerjasama ekonomi membolehkan jajahan Siam diserahkan pada Britain. Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu menjadi milik Britain. Kemasukan tentera Jepun ke tanah Melayu pada tahun 1941 menyebabkan Britain hilang kuasa. Berikutan kemenangan Jepun itu, kesemua negeri utara yang diserahkan kepada Britain sebelum itu dipulangkan semula kepada kerajaan Thailand. Singapura pula diletakkan di bawah pentadbiran Jepun dan diberikan nama Soeharto. Pemerintahan Jepun tidak kekal lama. Pada tahun 1945, selepas tewasnya tentera Jepun di seluruh dunia, Britain kembali berkuasa di Malaysia dan tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Singapura diberikan hak untuk memerintah sendiri pada tahun 1959 dan memilih untuk menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Selepas pertelingkahan tanpa jalan keluar menyebabkan hubungan pemimpin kedua negara semakin dingin, Singapura mencapai kemerdekaan selepas dikeluarkan daripada Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965. Ini menjadikan Singapura satu-satunya negara di dunia mencapai kemerdekaan dengan secara demikian. Begitulah tadi sejarah penjajah kuasa asing di 5 negara Asia Tenggara yang ramai orang tidak tahu dan masih ramai lagi yang belum mengetahui tentang ini. Jadi selepas Anda mendengar perkongsian di video ini, saya harap Anda ada belajar sesuatu sejarah yang baru. Salam satu saudara untuk Anda yang melihat video ini. Sekian, terima kasih dari saya Bujang Pegari.